Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dana daripada Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 TKP 2023 yang dianggarkan berjumlah RM1,399,545 digunakan untuk menghantar bantuan kemanusiaan dalam bentuk barangan ke Palestin secara airdrop payung terjun. Bantuan tersebut berupa paket makanan siap sedia untuk dimakan yang tahan lama dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 5,920 paket. Setiap paket makanan mengandungi hidangan sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam untuk seorang. Negara Brunei Darussalam telah selamat membuat penghantaran pertama pada 13 Mac 2024 yang merangkumi 2 kali airdrop dan ia dilaksanakan dengan menggunakan pesawat tentera udara Jordan. Airdrop berkenaan disasarkan di persisiran pantai utara Gaza yang menempatkan ribuan rakyat Palestin yang terperangkap di kawasan tersebut. Penyerahan sumbangan tersebut diadakan di lapangan terbang Tentera King Abdullah II dan dihadiri oleh pihak Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Amman, Jordan dan pihak Kerajaan Hashimiyah Jordan. Sementara itu, pelaksanaan 2 airdrop selanjutnya dijadualkan secara berasingan pada sebelah petang 14 dan 15 Mac di tempat yang sama. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bersidang bagi hari ke-12 kemarin dengan membincangkan beberapa isu berkaitan belanjawan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dalam mukadimah fokus belanjawan Jabatan Perdana Menteri bagi tahun kewangan 2024-2025 menjelaskan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menyasarkan pelaksanaan anggaran perbelanjaannya berasaskan usaha yang mendukung 3 keutamaan belanjawan negara yang telah ditetapkan. Keutamaan pertama iaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktiviti awam. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya akan terus bertindak merangka strategi ke arah memelihara kestabilan politik, mempertahankan kedaulatan negara serta mendukung usaha-usaha berkaitan pertahanan dan hubungan diplomatik di peringkat antarabangsa. Keutamaan kedua iaitu memupuk kepelbagaian ekonomi yang mampan. Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Tenaga terus giat berusaha dalam mengekalkan sektor huluan bagi tujuan mendukung usaha-usaha mempelbagaikan ekonomi negara dan secara langsung dengan memperkembangkan lagi sektor hiliran minyak dan gas. Keutamaan ketiga iaitu pembangunan modal insan yang dinamik dan berwawasan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya akan terus melaksanakan program-program pembangunan kapasiti bagi meningkatkan kemahiran para penjawat awam di negara ini. Mengenai bekalan tenaga, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menjelaskan bekalan tenaga yang berterusan penting dalam mendukung pertumbuhan aktiviti negara dan bagi kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini. Dengan pelaksanaan projek-projek pembangunan yang berterusan di bawah peruntukan belanjawan tahunan dan juga rancangan kemajuan negara sebelum ini, Negara Brunei Darussalam telah berjaya mempertingkatkan kedudukan indeks reliability bekalan tenaga elektrik atau System Average Interruption Duration Index SAIDI secara signifikan sejak di antara tahun 2013 hingga ke tahun 2022, yaitu di tahap yang setaraf dengan yang terbaik di rantau ini. Bagi memastikan sektor tenaga keseluruhan, kadar lestari dan rendah karbon pula, Jabatan Tenaga terus memberi fokus terhadap inisiatif-inisiatif pengoptimuman operasi, kecekapan dan penjimatan tenaga serta penggunaan teknologi dan tenaga alternatif yang boleh diperbaharui, khususnya tenaga solar.
Projek tenaga suria 30 megawatt di Kampung Belimbing Subuk pada masa ini sedang dimajukan dan insya-Allah akan mula beroperasi pada tahun 2025. Manakala projek-projek yang selainnya termasuk projek-projek tenaga suria yang dimajukan oleh pelbagai agensi termasuk syarikat-syarikat pengendali seperti sistem solar berskala besar, anjuran Total Energies dengan kapasiti 12 megawatt yang dijangka akan menghasilkan first power pada awal tahun 2025. Ke arah ini beberapa tapak perairan atau floating solar telah dikenal pasti sebagai tapak-tapak sistem loji tenaga suria. Pembangunan tenaga suria yang berskala kecil dan sederhana juga akan diusahakan untuk menggalakkan orang ramai memasang sistem tenaga solar secara sukarela. Penubuhan ASEAN Centre for Climate Change ACC atau Pusat Perubahan Iklim ASEAN di negara Brunei Darussalam sebagai komitmen negara terhadap perubahan iklim. Ia selaras dengan asas ke arah menjana pembangunan negara dan ekonomi yang berdaya tahan. Pusat ini yang dijangka akan beroperasi pada tahun ini merupakan sebuah hub ilmu serantau dan penyelidikan perubahan iklim yang menggalakkan tindakan iklim kolektif serantau di kalangan negara-negara anggota ASEAN. Ini dapat direalisasikan menerusi pembangunan dasar dan mengenal pasti bidang-bidang kerjasama perubahan iklim, terutamanya berkaitan mitigasi, adaptasi dan keuangan. Inisiatif dalam memperluaskan lagi peluang pekerjaan bagi anak tempatan, khususnya pengendali utama minyak dan gas, syarikat industri sektor hiliran minyak dan gas giat dilaksanakan selaras dengan matlamat ke arah Bruneianisation. Pembangunan perniagaan tempatan untuk industri minyak dan gas, yakni Local Business Development Directive for the Oil and Gas Industry akan terus memainkan peranan penting dalam penyediaan ekosistem yang kompetitif bagi perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan sederhana, yakni MSME. Tempatan sebagai misal program iUsahawan. Dewan juga membahaskan beberapa isu di bawah tajuk Jabatan Perdana Menteri, antaranya program iReady yang disuarakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, menjelaskan Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC melalui Job Centre Brunei telah dan sedang melaksanakan beberapa usaha ke arah memastikan perintis iReady tidak berbalik semula kepada pengangguran. Dan terima kasih Yang Berhormat Menteri atas penjelasan. Objektif utama program perantis iReady adalah untuk memberikan pengalaman dan kemahiran kerja di sektor swasta maupun kerajaan selama 18 bulan. Pada masa yang sama juga, ia dapat membantu dalam meningkatkan marketability dan employability graduan-graduan tempatan. Dalam memastikan tahap kualiti program iReady senantiasa terjamin serta meningkatkan bilangan anak tempatan mendapat pekerjaan. Setakat ini, sebanyak 70% perantis di sektor swasta telah ditawarkan conditional offer of employment. Nama-nama perantis ini juga dimasukkan ke dalam sinarai pencari kerja ataupun talent pool di Job Centre Brunei. Juga dibangkitkan isu pengemaskinan status taraf hidup berdasarkan pendapatan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, hasil kajian melalui program dikenali sebagai Power Business Intelligence, Power BI, boleh membantu dalam mengenal pasti corak dan pola kemiskinan di negara ini. Dan perancangan ke arah Oslo. Pendapatan seperti ini boleh membantu dan menyumbang kepada penggubalan dasar yang bersandarkan bukti atau fakta, evidence-based policy formulation maupun pelaksanaan program-program intervensi yang lebih bersesuaian dan mengikut sasaran, artinya customized dan targeted intervention. Serta memperbaiki mana-mana program maupun projek yang sedia ada yang dapat dicadangkan
dan ditangani oleh pihak-pihak berkenaan. Dewan menangguhkan sidangnya kemarin dan akan disambung esok 16 Mac pukul 10 pagi. 700 orang lelaki dan perempuan dari Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya malam tadi menyertai Majlis Tadarus Al-Quran sempena bulan Ramadan di Istana Nurul Iman. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai yang dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Mat Jaya bin Ibrahim. Sementara itu, Kementerian Hal Ehwal Agama juga mengadakan majlis tadarus di Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pandan di daerah Belait. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Timbalan Setia Usaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Agama. Pengisian majlis termasuk tadabbur Al-Quran, bacaan tahlil dan doa arwah. Dalam pada itu, Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis serupa di Kampung Jerudong. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Hajah Dayang Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib Yang di-Pertua 2 Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. 40 orang terdiri daripada ahli persatuan yang bergabung dalam Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam menyertainya. Majlis antara lain untuk meraih peluang mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan amal ibadah. Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Kampung Rimba juga mengungkayahkan Majlis Tadarus Al-Quran bagi kelas bimbingan Muslimah seluruh negara. Majlis berlangsung di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Kampung Rimba. Hadir Dayang Fairuz binti Haji Zulkifli, isteri Pemangku Timbalan Setia Usaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Agama. Acara bertujuan mendorong para muslimah untuk mengamalkan bacaan Al-Quran sehingga khatam di samping mengeratkan lagi silaturahim kalangan muslimah masjid. Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi ayahanda, bonda dan anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang kemarin di Kubah Makam Diraja, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Bacaan surah Yasin dan tahlil beramai-ramai dipimpin oleh Awang Saufi bin Haji Suhaini, Pegawai Hal Ehwal Masjid, Jabatan Hal Ehwal Masjid. Majlis merupakan aktiviti keagamaan tahunan yang dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan bersempena bulan Ramadan. Sempena memperingati 40 tahun hubungan diplomatik antara Republik Singapura dan negara Brunei Darussalam, Suruhanjaya Tinggi Republik Singapura di negara ini menyerahkan sumbangan kepada Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Majlis berlangsung di pusat berkenaan di Bengkurong. Sumbangan berupa hamper disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Lawrence Bay Seo Hon,
Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Melalui sumbangan ini, ia melambangkan persahabatan yang berkekalan di antara kedua-dua buah negara. Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Negara Brunei Darussalam Puja menjalin kerjasama dengan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE bagi penyelidikan dan penyediaan program latihan yang menumpukan kepada bidang juruukur, kejuruteraan dan arkitek. Kerjasama tersebut dimeterai melalui Memorandum Persefahaman MOU yang ditandatangani di IBTE Kampus Sultan Saifuddin Rijal. Menyaksikan penandatanganan MOU, Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Melalui MOU tersebut, kedua-dua pihak akan melaksanakan kerjasama bagi mendapatkan peluang secara profesional dalam pembelajaran dan membangun kemahiran kepimpinan serta menjalin rangkaian kerjasama. Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama menerusi Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dan Jabatan Pengajian Islam dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Daerah Tutong menganjurkan forum bicara semarak Hari Kebangsaan. Forum bertemakan menghargai perjuangan generasi tua ke arah masa depan yang mampan dan cemerlang diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Forum disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei dan Dr. Haji Noralizam bin Haji Ali Akbar, Pengarah Pusat Ilmu Teras Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Forum membincangkan penghayatan nilai kemerdekaan negara dari perspektif sejarah dan aspirasi negara yang telah dikecapi hingga sekarang. Forum juga akan diadakan di daerah Temburong Sabtu ini 16 Mac, manakala di daerah Blight Isnin 18 Mac.